Fia Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi insya-Allah. Baca bagi bunyi suara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini kita akan tengok kitab tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dan kita berada pada surah Al-An'am ayat yang ke-116 dan 117 insyaAllah. Muka surat 305. Muka surat 305 ayat surah Al-An'am
ayat yang ke-116 dan 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti' aktsara man fis wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta yakni terhadap Allah. Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 116 dan 167. Dia. Baik. Siapa? 116, 117. Apalah penician ni. 116 dan 117. Di mana? Baik. Allah mengkhabarkan tentang keadaan sebahagian besar daripada penduduk bumi daripada kalangan anak Adam berada dalam kesesatan. Allah mulakan ayat ni cerita tentang satu pernyataan bahawa penduduk bumi ni sebahagian besar dia ialah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebahagian besar. Tuan-tuan silakan. Sungguhlah ni Allah cerita ni 1500 tahun dulu. Buat pilah lagu mana pun, tapi tetap kenyataan dia penduduk bumi ramai yang kafir berbanding dengan yang beriman. Statistik tahun 2022, jumlah penduduk bumi semua ada 7.8 bilion penduduk bumi. 7.8 bilion penduduk bumi seluruhnya. Dan orang Islam hanya 1.7 bilion ya. Saya Muhammad. Jadi 1.7 bilion orang Islam, 7.8 bilion keseluruhannya sallallahu alaihi wasallam Muhammad penduduk bumi. Maksudnya berapa persen ya? Saya Muhammad. Berapa persen? Ada Allahumma salli Muhammad. Ada berapa lagi? Ada 6.1 bilion lagi yang belum Islam. Dan satu hari nanti semua orang akan beriman pada Allah. Dan itu dekat dengan kiamat. Tapi lepas tu Salih Muhammad ada yang jadi kafir balik pula sebelum nak kiamat, berlaku kiamat yang besar. Itu dalam Salih Muhammad, maksudnya ramai lagi orang yang tak kenal Islam. Sebagaimana Allah berfirman walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Bukan Ustaz Ahmad. Allah sebut mana dia? Betul. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum daripada kamu ini Quraisy sebahagian besar daripada orang-orang yang terdahulu. Surah As-Saffat surah ke-37 ayat 71 Allah berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 103. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Majoriti umat akan duduk dalam kesesatan. Walaupun Nabi SAW sangat menginginkan keseluruhannya beriman kepada Allah,
Macam kita lah, kita nak apa? Kita nak semua orang ikut Islam. Kalau boleh kita tak mau langsung ada orang bukan Islam. Kita nak semua orang memeluk Islam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi lagilah nak umat dia semua beriman kepada Allah. Nabi buat macam-macam untuk pastikan umat dia semua beriman kepada Allah. Tapi Allah sebut siap dah dalam ayat ni, majoriti, ramai daripada penduduk bumi ni semuanya tidak beriman kepada Allah. Ramai yang tidak beriman kepada Allah. Tuan-tuan, cuma persoalannya, apa yang orang Islam buat untuk pastikan orang yang belum Islam tu kena Islam? Kita buat apa? Kita buat apa? Madai tak kita hanya beramal dengan agama kita dan kita duk biar orang bukan Islam tu kekal dalam agama mereka? Kita buat apa? Kita ajak mereka ke? Takkan kita nak tengok saja. Kadang-kadang ada di kalangan mereka tu kawan-kawan kita, kawan kerja sepejabat, kawan jiran sebelah rumah, sallallahu alaihi Muhammad, kawan Allah Muhammad sekolah sekali, kawan dekat universiti sekali. Mereka orang bukan Islam. Kita rasa bangga dengan Qatar. Qatar ni, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qatar tahun ni dia menjadi tuan rumah kepada Piala Dunia, World Cup bola sepak, Piala Dunia. Dan mereka buat persiapan dan persediaan untuk Piala Dunia ni dah bertahun-tahun dah. Buat stadium-stadium yang sangat hebat, cantik betul stadium-stadium apa. Tapi subhanallah, bukan semata-mata nak sambut orang untuk mai Piala Dunia yang akan meningkatkan ekonomi Qatar. Sebab dia, kalau kita buat Piala Dunia tu, dia macam investment. Buat keluar duit, lagi masuk balik. Pasal apa? Pasal sallallahu alaihi wasallam, orang akan berpusu-pusu mai daripada seluruh dunia untuk mai tengok bola. bukan dekat tu. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah, dia akan bawa mai masuk ekonomi. Negara-negara luar pula akan sallallahu alaihi beralih ke arah dia, tengok dia. Dia pun maksudnya income dan pendapatan kepada negara tu sangat besar bila ada World Cup, bila dia jadi. Sebab tu berebut dia semua orang nak jadi host ataupun nak jadi apa, nak jadi tuan rumah kepada World Cup. Tapi bukan yang tu saja yang mereka tengok rupanya. Yang mereka tengok tu dan sekalian ialah macam mana nak menjadikan World Cup itu sebagai medan dakwah terbesar. Pada hari pembukaan World Cup saja, beratus-ratus orang masuk Islam. Orang bukan Islam main ni, daripada luar dunia, daripada luar negara ni, pakat-pakat masuk Islam ni. Tak pernah dalam sejarah World Cup dimulakan dengan bacaan Al-Quran. Inilah first time. Dia panggil hafiz-hafiz Quran lari masuk dalam stadium tu, duduk ramai beratak-atak tu. Kemudian ada seorang syekh kat depan buat macam kelas mengaji Quran dekat kampung-kampung. Seorang pegang rotan. Betul, nak murid semua pegang dia baca Quran. Subhanallah, tuan-tuan. Subhanallah, tengah duk main bola, tengah-tengah lawan bola, azan Allah, berhenti main bola, berhenti azan, habis azan sambung balik. Subhanallah. Dan dia menyediakan beratus-ratus orang yang duduk di stesen sallallahu alaihi Muhammad, terangkan tentang Islam. Kamu nak tahu tentang Islam, jumpa orang kami ni. Dekat hotel-hotel, dekat jalan-jalan, dekat taman mana ada saja tempat perhimpunan orang, dia letak sallallahu alaihi Muhammad QR code. Kamu nak kenal tentang Islam, snap kat situ. Dia akan bagi tahu tentang Islam dan sebagainya. Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, dia tunjuk keindahan Islam yang menyebabkan orang yang mai itu bukan sakat main nak tengok bola.
Mai itu pula tuan-tuan sekalian, Sayyidina Al-Azim Muhammad jadi orang yang beriman kepada Allah. Ni usaha yang dibuat untuk ajak orang kena Islam. Kita duk gaduh, orang ni tak beriman, orang ni tak beriman, orang ni tak beriman. Macam mana nak pastikan dan nak ajak mereka beriman kepada Allah? Sayyidina Al-Azim Muhammad. Tuan-tuan, kita baru habis PRU, Perdana Menteri pun dah lantik dah. Tuan suka ke atau tak suka ke, yang itulah takdir Allah. Kita nak buat macam mana? Kan? Cuma kita doa-doa yang terbaik. Fudail bin Iyad, bila dia kata apa? Kalau aku ada doa yang paling kuat, yang paling dimakbulkan oleh Allah, aku nak letak doa tu untuk memimpin. Orang tanya dekat dia, apa siapa? Doa lah kat diri sendiri. Diri sendirilah lagi bagus kan. Dia kata tak, pasal apa? Pasal kalau aku doa untuk diri aku, untuk aku seorang je. Tapi kalau aku doa untuk kebaikan pemimpin tu, maka dia untuk semua orang. Yang kita boleh buat apa? Kita boleh doa je lah. Sayyidina Muhammad. Sebab kita di Malaysia ni, kita berlaku satu pertemuan yang sangat kuat di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Kita tak boleh nak nafi yang macam tu. Kita boleh nafi. Orang bukan Islam memilih satu wadah yang sangat jelas. Saya baca statistik semalam, sebab saya baca statistik pengundian kepada setiap parti. Sayyidina Muhammad. Dia ada empat parti yang agak dominan lah. Empat. Nombor satu ialah Perikatan Nasional. Nombor dua ialah Barisan Nasional. Nombor tiga Perikatan Pakatan Harapan. Yang nombor empat yang GTA itu. Gabungan Tanah Air tu. Gerakan Tanah Air empat yang Dr. Mahathir. Saya tengok statistik mana yang dikeluarkan. Pengundi, subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Pengundi Islam, orang Melayu Islam, pecah kepada empat ni. Setiap daripada empat ni ada pengundi dah. Setiap daripada empat ni ada pengundi dah, Sayyidina Muhammad. Sini berapa persen, sini berapa persen. Perikatan Nasional dapat lebih kurang 50% lebih kurang. Tetapi subhanallah, pengundi bukan Islam solid bagi Pakatan Harapan. Satu je, dia tak pecah. Semua orang tu ya. 90 lebih persen duduk orang tu satu tu ya. Dia tak pecah. Yang orang Islam tu dia pecah. Empat. Saudara Muhammad. Subhanallah, dia solid bagi. Subhanallah, bukan pecah sini sikit, pecah sikit, tak ada. Dia faham apa yang dia nak. Dia tahu apa yang dia nak. Dan dia tahu siapa boleh bagi kat dia. Kan macam tu lah. Subhanallah, Allah. Macam mana kita orang beriman nak buat supaya paling tidak orang bukan Islam ni, dia subhanallah tak benci dengan kita, itu lah. Kalau mereka tak mau masuk Islam pun, tapi paling tidak dia tak keli dengan kita, faham apa yang Sayyidina Al-Azim Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang Islam nak, apa orang Islam patut buat. Kita bukan nak Sayyidina Al-Azim Muhammad, kalau boleh kita nak mereka semua kenal apa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka nak kenal, kalau boleh kita nak mereka kenal Islam dan mereka masuk Islam tu kalau boleh. So kita ada 40%, 60% orang bukan Islam, 60% orang Islam di Malaysia, 60 dekat 65%, dekat 70%. Lagi 40 ataupun 30 lebih persen, hampir 40% ni adalah orang bukan Islam yang duduk kat negara kita ni. Tuan-tuan, kalau boleh kita nak semua depa duduk kat sini, depa jadi orang Islam semua jadi orang Islam. Tapi paling tidak pun kita nak depa jangan bermusuh dengan orang Islam. Paling tidak kita nak mereka jangan musuh dengan orang Islam. Orang Islam bukan nak musuh dengan mereka pun. Tak mahu. Orang Islam di Malaysia ni cuma mempertahankan hak-hak yang telah ditetapkan dalam perlembagaan untuk mereka. Yang tu aja, bukan nak lebih-lebih pun. Tapi sampai hari tu kita nak tulis tulisan cerita isu tulisan Jawi 3 muka surat je dekat negara ni pun dah macam nak kiamat Malaysia ni. Bukan ada apa pun, tulisan Jawi je, bukan tulisan Quran. Tulisan Jawi je dalam pendidikan itu. Bukan semua, 3 muka surat je. Itu pun
ni lawan sampai macam nak kiamat. Ustaz Yasir Muhammad, Allah sebab pasal apa jadi macam ni? Pasal apa yang bertembung sangat? Pasal tak faham, pasal tak kenai. Cuba buka hati tu untuk kenai. Cuba bawa. Tak ada dalam dunia ni negara yang diperintah oleh orang Islam, yang orang bukan Islam susah bawah dia. Tak ada. Yang ada ialah negara yang diperintah oleh orang bukan Islam, yang orang Islam susah bawah dia. Ada. Tak ada lagi negara yang macam tu. Maka saya cakap, tanggungjawab kita orang Islam bukan untuk bermusuh dengan orang bukan Islam. Tanggungjawab kita ialah macam mana kita nak perkenai Islam ni kepada orang bukan Islam. Bagi mereka faham apa yang kita nak bawa dalam kehidupan. Sallallahu alaihi Muhammad. Cuma lah ni masalah dia ialah orang Islam dia tak cerita tentang Islam kepada orang bukan Islam. Dia cerita untuk dia. Ni saya yang duduk depan saya ni, yang duduk tengok live apa semua ni. Berapa ramai orang Islam, orang bukan Islam yang kita approach, yang dah kita jumpa dia, yang kita cerita tentang keindahan Islam. Berapa ramai? Tak pernah pun kan. Berapa ramai yang kita cerita, ajak mereka untuk masuk Islam. Tak ada pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pernah duduk dalam majlis yang dihadiri oleh orang bukan Islam. Yang kempen itu kempen untuk bagi mereka selesa dengan orang Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan tahu tak betapa payahnya nak bercakap Sallallahu alaihi Muhammad kepada yang di depan kita tu semua orang-orang bukan Islam. Yang kita nak bercakap tentang Islam susah tuan-tuan. Susah. Sampai saya tengok ada yang bercakap sebelumnya tu, sampai langsung tak sebut Islam. Kita ni kena berlaku baik sama-sama, kita kenapa? Dia langsung tak ada, seolah macam tu lah, semua nak jaga hati tu. Padahal kalau nak cerita tentang berbuat baik, Islam perintah untuk buat baik, kita sebutlah. Sallallahu alaihi Muhammad, apa yang Allah perintah, apa yang Islam perintah. Sallallahu alaihi Muhammad, apa yang Islam nak, apa yang Islam nak bawa. Allah Muhammad. Tuan-tuan, begitulah keadaan dia. Dia apa yang kita kena buat untuk ajak orang bukan yang belum Islam untuk kenal Islam. Apa yang kita buat dalam hidup kita. Tuan tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu alaihim ajma'in. Depa tinggal keluarga-keluarga depa, tinggal untuk apa? Pergi berdakwah. Dakwah kepada siapa? Kepada orang yang belum kenal Islam. Muaz bin Jabal tinggal kesayangan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi mana? Pergi ke Yaman, duduk kat sana. Buat apa? Dakwah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan tahu tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas pula. Siapa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salah seorang sahabat Nabi. Makam dia dekat mana? Dekat China tu. Siapa dah? Saya pergi itu bijarah makam dia. Sahabat Nabi SAW, dia pun jumpa makam dia dekat negara China. Buat apa pergi sampai China tu? Dakwah. Pergi sampai ke Mesir. Buat apa tu? Dakwah. Dakwah pada siapa? Dakwah kepada orang bukan Islam. Syekh Abdullah Qamari ni main ni dekat ni, dekat Kedah ni. Dakwah kepada siapa? Kepada penduduk ni, tanah Melayu ni, yang tak pernah kenal Islam. Pergi berjumpa dengan raja, jumpa dengan sultan, dakwah kepada sultan. Sultan masuk Islam, habis satu negeri semua pekat masuk Islam. Subhanallah. Baca sejarah dia Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu kita pergi ke petani baru-baru ni, subhanallah, orang dulu-dulu tuan-tuan keluar sungguh pergi sampai Islam kepada orang bukan Islam. Jangan sampai pula kita buat benda yang menyebabkan orang lagi jauh pada Islam. Orang tak suka pada Islam. Yang mencurinya orang Islam, yang buat perangai tak eloknya orang Islam, yang duk buat ni bukan Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya orang makin jauh daripada Islam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kesesatan itu mereka tidak yakin tentang hal ehwal mereka sendiri. Mereka hanya menduga-duga saja secara dusta dan batil. Nah, tu bila dia duduk dalam Ustaz Muhammad dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk dalam tidak beriman kepada Allah, apa dia buat? Dia pun tak ada panduan. Dia pun mereka-reka sendiri panduan hidup dia pun. Dia pun buat sendiri sistem kehidupan dia pun. Padahal yang lebih tahu tentang sistem kehidupan manusia ni ialah pencipta manusia lah. Kalau orang tu buat kereta, dia tahulah kereta tu fungsi dia macam mana, keadaan dia macam mana, sistem dia macam mana. Maka dia bawa keluar satu manual book sesuai dengan kereta tu. Saudara Muhammad, kalau kereta tu proton saga, manual book yang sesuai dengan dia ialah proton saga lah. Dia tak boleh nak pakai kereta Mitsubishi Triton pada proton saga tu, rosaklah kereta tu. Samalah tuan-tuan, dalam hidup kita ni yang mencipta kita ni ialah Allah. Maka Allah jadikan panduan dan sistem dia, Salat Ahmad, nama dia Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ikut panduan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, selamatlah kita. Tapi orang yang tak beriman, dia tak ada panduan tu. Apa dia buat? Dia buat manual book dia sendiri. Dia reka sistem dia sendiri. Dia reka undang-undang dia sendiri. Akhirnya tak akan menyelesaikan, bahkan akan lebih merosakkan. Dulu bila ada kes, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kes anak luar nikah banyak. Bila banyak sangat kes zina, tu apa mereka buat? Mereka pergi ke Jerman. Mereka pergi ke Jerman, belajar macam mana cara orang Jerman menguruskan anak-anak luar nikah ni. Maka mereka buat satu sekolah untuk orang mengandung. Mereka buat satu sekolah, saya tak tahu sekolah tu jadi apa dalam ni. Dia buat sekolah mengandung. Bukan sekolah orang mengandung, bukan sekolah tu mengandung, sekolah untuk orang mengandung. Siapa-siapa ada anak-anak perempuan mereka yang mengandung anak luar nikah, pergi tak anak kat sekolah tu sampai dia habis selesai, sampai dia bersalin, lepas tu lagi barulah urus untuk masuk sekolah biasa balik. Dia buat satu tempat pula, di satu tempat dia buat baby hatching. Dia buat satu tempat, kalau tak mau baby tu, pergi letak kat situ. Jangan duk pergi buang rata-rata. Tempat tu pula tertutup pun semua, hidden, orang tak tahu siapa pergi hantar, tak ada siapa. Pergi letak baby kat situ, saya pun pergi lah. Tak ada apa akan diambil tindakan, asalkan jangan duk pergi buang anak tu merata-rata. Dia macam anak kucing saya buat. Saya Muhammad. Selesai masalah dah? Dah. Dia kata, oh kalau macam tu Muslimat nak buat macam mana pula? Oh tak boleh, tak saya kak. Kita bagi pengajian Salat ala sayyidina Muhammad, Allah Muslimat, pengajian seks di sekolah-sekolah. Kita ajak mereka macam mana cara untuk Salat Muhammad melakukan seks selamat. Kita ajak mereka guna kondom. Nanti saya cuma ini dia pada fikir macam mana cara nak bagi selesai. Sebab pergi buat satu program, ajak macam mana cara anak-anak ni buat seks dengan selamat. Dah tak boleh nak halang. Padahal ada tak perintah tu dalam Quran? Ada tak panduan daripada hadis Nabi SAW? Ada. Tak mau balik tu. Daripada guna akal mereka. Nah, Ustaz Muhammad, mereka guna sangka-sangka saja. Maka Allah sebut dalam ayat ni. Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. In yattabi'una illa dhann. Dan mereka tidak lain hanyalah mengikut persangkaan mereka sahaja. Dia sangka-sangka aja. Dia berguna akal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-khars berartinya al-hazr, yakni dugaan. Kata khars an-nakhl juga berasal daripada akar kata tersebut, artinya memperkirakan buah kurma yang ada di pohonnya. Itu semua terjadi atas takdir dan kehendak Allah. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat di jalannya, sehingga dia pun memudahkannya untuk menuju ke sana. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu siapa yang sesat. Sampai Allah nak bagi kat dia ni, Allah bagi pemudah jalan dia untuk pergi ke arah kesesatan tu. Orang nak sesat sangat, nak cari selain pada Allah, nak buat zalim dekat orang,
Nak buat zalim kat diri sendiri. Nak sangat. Allah pemudah dia jalan ke arah kezaliman tu. Allah pemudah dia jalan untuk apa? Salih Muhammad. Jangan duk kata bila kita dapat benda apa yang kita nak tu tanda Allah sayang kat kita. Boleh jadi kita dapat benda apa yang kita nak tu sebagai istidraj kat kita. Allah sedang dalam jalan dan usaha untuk merosakkan kita. Salih Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Berkata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Hingga dia pun mempermudahkannya jalan menuju ke sana. Dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan dia pun mempermudahkan menuju ke sana. Allah tahu siapa pula yang layak untuk mendapat petunjuk. Bila orang yang dapat petunjuk ni, Allah pemudah pula jalan dia untuk jalan-jalan kebaikan. Yang ni dia panggil taufik. Taufik. Pemudahkan jalan-jalan kebaikan untuk orang yang dapat petunjuk, nama dia taufik. Sebab tu bila kadang-kadang sampai-sampai tiba-tiba orang azan, tu taufik lah tu. Main-main singgah-singgah tiba-tiba ada kuliah, tu taufik lah tu. Tu tengok-tengok scroll Facebook ni tiba-tiba keluar pula notification ada kuliah subuh pagi ni, tu taufik lah tu untuk kita tengok. Pukul 4.30 pagi terjaga tak boleh lena dah, tu taufik lah tu, suruh bangkit mayang tahajud. Jadi subhanallah, banyak dalam kehidupan kita yang Allah bagi tanda-tanda Allah nak mempermudahkan kebaikan. Tapi kita pula duk komplain kadang-kadang. Tentu ada orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Macam apa ni? Ni nak buat, nak minta sikit sumbangan apa semua sikit. Tak ada kerja lain buat ni. Kan? Ada orang kata kat saya tu, bantak mesej dalam grup. Kata ustaz ni asal demai je minta sedekah. Asal demai je minta wakaf. Asal demai je minta wakaf. Dia tak nampak kita mai tu buka kat dia jalan untuk dia bersedekah. Nak bagi-bagilah, tak bagi sudah. Kan kita paksa pun. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak nampak. Ya Allah, kadang-kadang sampai orang mai ke rumah dia. Ketuk pintu. Punya nak bagi jalan kebaikan tu sampai ke depan rumah dia. Nabi dia komplain, dia tak mau. Baik, Allah SWT. Masing-masing dipermudah untuk apa yang telah diciptakan untuknya. Semuanya Allah pemudah. Kok jalan baik pun Allah pemudah, kok jalan maksiat pun Allah permudah. Wallahu a'lam. Salih Muhammad. Nanti kita akan sambung lagi pada ayat berikutnya. Ayat 118. InsyaAllah. Jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadatis salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.